warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan teruskan dengan topik kita iaitu algoritma asas sains komputer tingkatan 1. Okey, jom kita teruskan. Okey, ini adalah subtopik yang ada di dalam pembangunan algoritma iaitu 3.1.1 struktur kawalan pilihan. Okey, di dalam struktur kawalan pilihan, dia ada 3 cabang. Okey, yang pertama adalah struktur kawalan pilihan tunggal ataupun single selection. Yang kedua, struktur kawalan dui pilihan iaitu double selection. Dan yang terakhir, struktur kawalan pelbagai pilihan iaitu multi selection. Okey, dalam 3.1.2 pula kita ada struktur kawalan ulangan. Okey, dan ada 3 cabang juga iaitu yang pertama for, okey, yang kedua while dan yang ketiga repeat until. Okey, nanti ni kita akan tengok. Dan 3.1.3 ralat dan penambahbaikan algoritma. Okey, untuk hari ini kita akan fokus pada 3.1.1 dahulu. Okey, jom kita tengok. Okey, di sini ada 3 iaitu tunggal, dui pilihan dan pelbagai pilihan. Okey, apa maksud ketiga-tiga ini? Okey. Untuk tunggal, struktur kawalan pilihan tunggal, okey, hanya mempunyai satu pilihan untuk melaksanakan setiap tindakan yang tertentu. Ingat satu pilihan. Tunggal ni adalah satu. Jika satu syarat yang diuji didapati benar ataupun ya, maka satu tindakan itu akan dilaksanakan. Okey. Untuk dui pilihan ataupun double selection, memilih di antara dua tindakan atau dua set tindakan untuk dilaksanakan. Okey, bergantung kepada sama ada satu syarat itu dipenuhi ke tak. Okey, sekejap lagi kita tengok. Okey, untuk pelbagai pilihan pula, struktur kawalan yang mengandungi lebih daripada 2 set tindakan. Mungkin 3, mungkin 4. Okey, set tindakan ini bergantung kepada pilihan syarat yang didapati benar. Okey, jom kita tengok. Yang pertama, struktur kawalan pilihan tunggal. Okey, apa maksud dia? Okey, ini adalah struktur kawalan yang paling mudah. Dia hanya ada satu sahaja syarat, satu sahaja pilihan. Okey. Tengok mula. Okey, saya makan. Isu dia ni saya tengah makan. Okey, bila kita dah makan kita kenyang kan? Jadi kita tanya diri kita, saya masih lapar? Okey, tanya, lapar lagi tak? Okey, katakanlah kalau kita cakap ya, lapar lagi lah nak makan Maggi pula. Okey, nampak ni? Anak panah dia naik ke atas, ya. Okey, jadi kalau lapar nak makan Maggi, makan lagi sekali. Okey, bila kita dah siap makan, kita turun. Okey, kita tanya lagi diri kita ni, lapar lagi tak ni? Okey, katakanlah kalau okey dah kenyang. Tak lapar dah. Okey, maksudnya tidak. Jadi dia akan terus pergi ke tamat. Okey, nampak? Dia tak ada pilihan lain. Kalau lapar, makan. Kalau tak, habislah. Okey, habis kat sini, tamat. Kita tengok yang kedua. Okey, dia cakap, okey, mula. Dia tanya diri dia, saya lapar? Okey, katakan ya. Okey, kalau lapar, makan. Kalau tak, tamat. Nampak tak beza dia kat sini? Okey, dia hanya bagi satu sahaja syarat. Okey, dan jika dia hanya ada satu je, jika saya lapar, saya makan. Jika tidak, tamat. Okey. Untuk pilihan tunggal hanya mempunyai satu pilihan. Jika syarat benar ataupun ya ni hanya satu syarat dilaksanakan. Okey, kalau ya, makan lagi sekali. Kalau tak, habis, tamat. Okey, ini adalah pilihan tunggal. Okey, kita tengok yang kedua iaitu struktur kawalan dui pilihan ataupun double selection. Okey, bila kita kata dui pilihan, maksudnya kita ada dua pilihan. Dui kan? Okey, tengok memilih antara dua pilihan set tindakan yang dilaksanakan. Okey, jika syarat benar ataupun ya, set tindakan A akan dilaksanakan. Okey, jika syarat palsu ataupun tidak, set tindakan B akan dilaksanakan. Okey, apa maksud set tindakan ni? Set tindakan ni, inilah dekat sini. Apa tindakan kita kalau kita nak buat sesuatu benda ni? Kan, macam mengantuk, kita nak kena buat apa? Tindakan kita tidurlah. Macam tu. Okey, so cuba tengok yang pertama, mula. Okey, apabila ada mula, mesti ada tamat. Ingat,
Okey, mula kita tanya, hujan, kita tanya dekat luar ni. Kita nak tengok ni hujan tak hujan ya. Okey, kalau kita tengok kat luar hujan, maksudnya ya, hujan. Kita kena duduk di rumah. Okey, kalau kita tengok hujan tak kat luar. Kalau tidak, maksudnya kita boleh main bola dekat padang. Okey, inilah maksudnya set tindakan A. Tindakan A, apabila hujan, kita kena duduk di rumah dan terus pergi ke tamat. Apabila hujan, kita nak tidak, kita akan pergi ke set tindakan B, bermain bola di padang. Faham tak maksud dia? Okey, mula jika hujan duduk di rumah, jika tidak main bola di padang. Nampak tak kat sini? So kita aplikasikan dia dekat kita punya carta alih. Okey, tengok contoh yang kedua, sama juga. Okey, mula hadiri PDPR, ya. Okey, ya buka buku. Okey, kalau kat sini tidak. Okey, saya terlupa nak tulis tidak. Tidak. Kejap. Okey, katakan kat sini tidak. Okey, tidak hadiri PDPR, ya buka buku dan terus tamat. Okey, bila kita nak hadiri PDPR, kita rasa tidak, tak nak pun hadiri PDPR ni kan. Okey, terus tidur. Ini adalah set tindakan B. Okey, dan terus tamat. Nampak tak dia ada dua pilihan. Okey, nampak jika dia ada dua. Jika hujan duduk di rumah, jika tidak bermain bola di padang. Itu maksud dia ada dua jika. Bila kita tengok yang tadi untuk pilihan tunggal, dia ada satu sahaja jika. Jika saya masih lapar, makan. Jika tidak, tamat. Jika tidak ni dia tak dikira lah. Maksudnya, ini adalah pilihan kita. Nampak? Ada satu sahaja diamond kat situ. Okey. Seterusnya. Okey, kita tengok struktur yang terakhir, iaitu struktur kawalan pelbagai pilihan ataupun multi-selection. Okey, yang pertama kita tengok dulu kita punya pseudocode. Okey, mula, masak air, masuk kopi. Okey, kita nak buat air kopi ni sebenarnya. Okey, jika nak gula, tambah gula. Jika tidak, okey, habis kat situ. Okey, jika nak krim, tambah krim. Okey, jika tidak, okey, habis. Okey, ini adalah yang ketiga. Jika nak susu, tambah susu, tambah air, terus tamat. Okey, jom kita tengok dekat sini. Carta alih dia, yang pertama, mesti ada mula, mesti ada tamat. Okey, apabila kita dah mula, kita masak air dulu. Nak buat air kopi, masak air. Okey, ini adalah yang simple. Tapi kalau ikutkan yang betul-betul, okey, mula ambil cawan, basuh cawan, masak air, ambil sudu, masuk kopi. Betul? Okey, jadi ini kita buat yang simple je. Okey, masak air. Lepas tu kita masukkan kopi dalam cawan. Lepas tu kita tanya, kita nak gula tak? Okey, katakanlah kita nak gula. Okey, tambah gula. Okey, lepas kita dah tambah gula, kita akan terus pergi ke tambah air dan tamat. Okey, yang kedua, katakanlah kalau kita tanya diri kita, kalau kita tak nak gula, dia akan terus ke bawah. Tidak nak krim, dia tanya. Okey, kalau nak krim, kita akan terus tambah krim dan terus tambah air dan tamat. Okey, katakanlah kalau kita tanya diri kita, kita nak gula tak? Okey, tidak. Okey, tanya lagi sekali, nak krim? Okey, tidak juga. Okey, dan tanya lagi, nak susu? Okey, kalau tidak, okey, tambah terus air. Jadinya kita buat kopi ni tak ada susu, tak ada gula, tak ada krim, terus air. Dan tamat. Okey, ini merupakan set tindakan. Set tindakan A adalah gula, set tindakan B adalah krim, dan yang terakhir set tindakan C adalah susu. Okey, sekejap. Okey, ini C Okey. Dia mempunyai lebih daripada 2 set tindakan yang berlainan sebagai pilihan untuk dilaksanakan. Nampak ni lebih daripada 2, ada 3 kan? Okey, jadi itulah maksudnya pelbagai pilihan. Okey, ini adalah latihan yang saya nak awak buat. Okey, hasilkan satu pseudocode beserta carta alih mudah bagi struktur kawalan pilihan tunggal, struktur kawalan dui pilihan dan struktur kawalan pelbagai pilihan. Okey, situasi dia atau isu dia adalah, okey, untuk pilihan tunggal, cara nak buat air Milo. Okey, tengok tadi yang saya tunjuk macam mana kita nak buat air kopi.
Okey, kita ada pilihan tak dekat air kopi tu? Okey, kalau dekat air kopi tadi kita buat, ada pilihan kan? Macam ni. Ada pilihan. Okey, ni yang tunggal. Saya tak nak ada pilihan. Okey, tengok contoh yang tak ada pilihan. Okey, mula nak minum air kopi, ya, tamat terus. Okey, tapi saya nak tengok cara awak buat. Okey, yang kedua nak buat air Nescafe. Okey, air Nescafe dia ada macam-macam cara. Dia ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Okey, dalam air Nescafe tu kita boleh guna gula ataupun susu kan. Okey, cuba buat macam mana dia menjadi sup tu kawalan dua pilihan. Okey, dan yang ketiga, pelbagai pilihan, lebih daripada dua pilihan. Okey, isu dia adalah paparan markah pelajar dalam subjek matematik. Dalam subjek matematik ni ada perkataan subjek matematik kat sini Okey, yang pertama, jika kurang daripada 40, papar gagal. Jika lebih dari 40, papar lulus. Jika lebih dari 80, papar cemerlang. Macam mana cara nak buat ni? Okey, cuba buat dan hantar pada saya. Nanti kita akan semak sama-sama. Okey, terima kasih kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.